Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Harenti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena Hari Pakistan. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20, Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirainya selepas bersidang selama 18 hari. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Asif Ali Zardari, Presiden Republik Islam Pakistan. Dan Tuan Yang Terutama Muhammad Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan, Kerajaan serta rakyat Republik Islam Pakistan bersempena dengan Hari Pakistan negara tersebut. Pelbagai isu berkaitan kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat diulas pada hari terakhir mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirainya hari ini dengan ucapan penangguhan daripada sebahagian ahli yang berhormat kesejahteraan rakyat dan penduduk antara perkara yang mula-mula disentuh dalam ucapan penangguhan ahli-ahli rasmi kerana jawatan. Yang berhormat Pihak Orangkai Lala Setia Bakti Diraja Datuk Lala Utama Haji Awang Issa, Bin-Bin Datuk Perdana Menteri Datuk Lala Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam ucapan penangguhannya antara lain menyentuh belanjawan negara akan menfokus kepada usaha-usaha meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk. Semua ini tentunya memerlukan komitmen, sokongan, kerjasama dan usaha gigih yang berterusan daripada semua pihak, termasuk sektor perkhidmatan awam dan swasta serta seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama bekerja keras, berganding bahu dan bersatu padu menggemblengkan tenaga ke arah membina masa depan yang lebih cerah dan makmur untuk seluruh rakyat dan penduduk selaras dengan pendekatan whole of nation yang sering kita dengar dan ungkapkan pada masa ini. Yang berhormat Pimpinan Udara Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Ahmad Darudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hawat Agama dalam ucapan penangguhan pula antara lain menggariskan peranan Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Mesyuarat Negara adalah sebahagian lembaga pemerintahan negara yang dinamik, tidak statik, namun akan sangat-sangat berhati-hati, berkembang menurut tahap-tahap yang sihat, berkebajikan, selamat dan aman dengan sentiasa berpaksikan perpaduan di antara kerajaan berpemerintahan beraja dengan rakyat. Kepentingan menjana ekonomi negara, kemahiran tenaga manusia dan mengenal pasti industri strategik antara yang disentuh dalam ucapan penangguhan ahli-ahli yang berhormat dari orang-orang bergelar. Apa yang penting ialah hal tujuan jelas dan tindakan sejajar kerajaan
selaku pemudah cara untuk mengaktifkan dan merangsang aktiviti ekonomi domestik supaya ianya akan bertambah maju dan lebih banyak FDIs baru akan melibatkan diri dalam jana ekonomi negara. Kepentingan research and development semestinya juga diperluaskan yang berpotensi menambah baikkan lagi produktiviti, meningkatkan kreativiti, inovasi, value added product dan memperbanyakkan serta menaikkan tahap kemahiran tenaga manusia. Usaha kita untuk menarik pelabur asing mesti juga dipertingkatkan. Mengenal pasti dan memfokus kepada industri-industri strategik. Melahirkan tenaga kerja yang berkelulusan tinggi dan berkemahiran dan tetap fokus kepada mencapai matlamat wawasan negara 2035. Siaga budaya kerja lebih efektif dan manfaatkan pandangan rakyat yang berpendidikan antara yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat dari orang-orang yang mencapai kecemerlangan. Kenal pasti punca kelemahan serta siap siaga ke arah budaya kerja yang lebih efektif dan efisien bagi mendapatkan hasil berbeza yang lebih baik semata-mata untuk kebajikan rakyat dan negara. Rakyat kita yang berpendidikan tinggi, yang berkhidmat di dalam sektor kerajaan dengan kekayaan pengetahuan dan kemakaran yang dimiliki haruslah dimanfaatkan. Sebaiknya pandangan mereka untuk memaklumkan pembuatan dasar kita. Dalam konteks cita-cita kita untuk menjadikan sebuah negara yang smart nation, adalah penting untuk mempertimbangkan kajian semula bagi asas kurikulum ICT di Kementerian Pendidikan. Itu adalah penting setiap pegawai memahami bahawa setiap projek yang dilaksanakan oleh kerajaan mempunyai impak langsung terhadap kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Suara-suara yang disalurkan melalui MMN ini didengar oleh kementerian-kementerian berkaitan dan ada juga tindakan yang memerlukan tindakan lanjut dan pengemaskinian. Masing-masing kita ini mengambil peranan dan tanggungjawab dengan penuh komitmen dan bersungguh-sungguh dalam sama-sama memastikan kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran negara yang akan terus terjamin. Wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah pula antaranya menyentuh mengenai penglibatan masyarakat dalam membangun negara, ekonomi mapan dan mewujudkan belia yang bertanggungjawab. Beliau menyeru agar semua lapisan masyarakat untuk tidak berputus asa dan menggunakan peluang ini untuk mengejar peluang pekerjaan dan untuk sama-sama membangunkan negara. Sustainable Economy negara Brunei Darussalam dilihat mampu mewujudkan landscape dan iklim perniagaan yang lebih kondusif untuk rakyat berkecimpung di dalam usahawan. Direction serta bimbingan secara berterusan adalah penting bagi mewujudkan belia-belia yang lebih bertanggungjawab dan komited mencayakan semua bentuk kemajuan dan pembangunan negara. Dengan adanya perhatian dan tindakan terhadap isu-isu tersebut serta turun padang, ianya akan lebih memacu ke arah menjayakan wawasan negara 2035. Sudah tiba masanya Kuala Belait diiktirafkan sebagai pusat bandar kedua selepas Bandar Seri Begawan. Pengiktirafan sebagai bandar kedua mampu memacukan lagi sektor perekonomian industri. Negara Brunei Darussalam bukan sahaja akan memupuk pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga memacu perkasaan masyarakat yang membawa kepada penyertaan di dalam ekonomi digital. Pemberian bantuan dan insentif daripada pihak kerajaan juga dilihat penting ke arah menggalakkan para usahawan baru berkecimpung di dalam sektor pertanian. Mengenai usaha meningkatkan penghasilan produk-produk tempatan yang sedia ada di negara ini,
Kola selaku pemimpin akar umbi menyeru bagi mereka yang terlibat supaya akan dapat meningkatkan lagi hasil-hasil tersebut. Pendekatan Wall of Nation dan juga Wall of Government approach amat penting bagi menangani isu-isu yang memerlukan koordinasi dan melibatkan kerjasama yang rapat antara satu kementerian dan yang lain. Yang berhormat PN Orang Kaya Seri Lala Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan penangguhannya menyifatkan persidangan mesyuarat negara sebagai landasan rasmi bagi mengadakan perbincangan secara bermuafakat. Ini adalah kekuatan Majlis Mesyuarat Negara kita. Kita sama-sama bermuzakarah bagi membincangkan perkara-perkara strategik yang berkepentingan untuk rakyat dan negara dan seterusnya bergerak bersama ke hadapan sama ada dengan agenda pembangunan sama juga dengan agenda pembangunan negara kita. Terutamanya pada masa ini terdapat pelbagai cabaran-cabaran semasa dan kemelut yang melanda yang melahirkan kepada kepelbagaian buah fikiran dan lontaran pendapat. Selepas 18 hari bersidang dalam suasana yang harmoni, muhibah dan saling hormat-menghormati, berteraskan konsep Melayu Islam Beraja, mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara secara rasmi melabuhkan tirainya hari ini. Rang undang-undang untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun kewangan 2024-2025 dan untuk memperuntukkan wang tersebut bagi maksud-maksud tertentu yang diusulkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negara dan kini bergelar sebagai Akta Undang-Undang 2024 Perbekalan 2024-2025. Sejumlah 6.25 bilion ringgit diperuntukkan bagi belanjawan kerajaan bagi tahun kewangan 2024-2025 yang akan berkuat kuasa mulai 1 April 2024. Belanjawan negara bagi tahun kewangan 2024-2025 masih mengekalkan tema Bersatu Membina Masa Depan yang lebih makmur untuk memastikan kesinambungan dan pensejajaran serta penilaian dalam jangka masa sederhana ke arah mencapai dasar dan matlamat perbelanjaan yang telah disasarkan sebelumnya. Tema tersebut memfokuskan kepada 3 keutamaan baharu iaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktiviti awam, memupuk kepelbagaian ekonomi mampan dan pembangunan model insan dinamik dan berwawasan. Ia mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina asas ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan ke arah pertumbuhan ekonomi yang mampan bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Semoga segala isu dan perkara yang dibahaskan semasa mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara dapat merangsang lagi pertumbuhan dan mempelbagaikan ekonomi, meningkatkan produktiviti dan membina masa depan yang lebih makmur agar dapat dinikmati secara berterusan oleh generasi akan datang. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan ke suatu masa yang belum ditetapkan tarikhnya. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan terakhir Majlis Mesyuarat Negara melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 dan 11 malam. Laporan juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi www.majlis-mesyuarat.gov.bn.
Sistem pemantauan data pesakit dialisis peritoneal yang baharu meningkatkan akses kepada rawatan yang saksama dan pelaksanaan amalan ubat yang terbaik. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pengenalan sistem pemantauan data pesakit dialisis peritoneal yang baharu, langkah penting untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan bagi pesakit yang menghadapi masalah buah pinggang. Menurut Menteri Kesihatan, langkah tersebut melibatkan peningkatan akses kepada rawatan yang saksama dan pelaksanaan amalan ubat yang terbaik. Berucap pada perasmian sistem pemantauan data pesakit dialisis peritoneal pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan sistem tersebut mampu mengesan masalah pesakit dengan lebih awal serta membolehkan para profesional kesihatan mengambil tindakan segera. Menerima maklumat secara real time juga membolehkan para profesional kesihatan menyesuaikan pengaturan mesin dialisis pesakit di rumah tanpa perlu menunggu pesakit datang ke klinik mengikut temu janji yang diberikan. Ini tidak hanya meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perawatan pesakit tetapi juga memberikan perawatan yang lebih individual dan responsif kepada keperluan unik setiap pesakit. Melalui sistem baru tersebut, para profesional kesihatan akan dapat merancang rawatan secara lebih terarah dan berkesan bagi setiap pesakit yang menjalani dialisis peritoneal. Majlis berlangsung di Pusat Dialisis Rimba. Selepas majlis perasmian, Menteri Kesihatan melawat rumah pesakit dialisis peritoneal di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Rimba, Gadong. Bersempena Hari Kerja Sosial Sedunia 2024, Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC melalui Jabatan Kerja Sosial Perubatan menganjurkan majlis bacaan surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran serta penyerahan sumbangan anak-anak yatim. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam, Kampung Jerudong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan yang juga pengerusi PJSC. 17 pesakit yang merupakan anak yatim dari Jabatan Kerja Sosial Perubatan menerima sumbangan, manakala 10 pesakit yang terlibat dalam aktiviti kumpulan terapeutik anjuran Jabatan Rehabilitasi PJSC menerima sijil. Majlis diteruskan dengan tazkirah dan majlis bersungkai. Pelbagai pihak menganjurkan majlis tadarus sempena bulan Ramadan. Kementerian Hawa Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya beserta Majlis Perundingan Mukim dan Kampung petang tadi mengadakan majlis tadarus di Masjid Al-Masyhur, Kampung Sungai Mau, daerah Pelait. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hawa Dalam Negeri. Pengisian majlis bertadarus Al-Quran dan bacaan tahlil serta doa selamat. Juga diselajurkan penyampaian wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan. Rombongan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya semalam menyertai majlis tadarus Al-Quran di Istana Nurul Iman. 700 orang menyertai majlis tadarus. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Murad. Malam ini Kementerian Pendidikan akan meneruskan lagi majlis yang sama di Istana Nurul Iman.
Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan dengan kerjasama Pusat Teknologi Pendidikan dan Urus Setia Majlis Pelajaran Kebangsaan juga tidak ketinggalan mengadakan majlis tadarus. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid Duli Raja Isri, Pengiran Nak Damit, Kampung Bebatik, Kelanas. Hadir Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Juga diselajurkan penyampaian wakaf. Majlis Bertadarus merupakan salah satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan dan sebagai wadah dalam meningkatkan amal ibadat serta mengeratkan silaturahim sesama pegawai dan kaki tangan. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan petang tadi di Kubah Makam Diraja. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis tahlil ini merupakan acara keagamaan tahunan kementerian berkenaan yang bertujuan menyemarakan lagi bulan Ramadan dan bagi meraih ganjaran pahala berlipat ganda serta keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Peningkatan trend suhu dan jumlah turunan hujan menunjukkan negara Brunei Darussalam tidak dapat lari dari kesan perubahan iklim. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam Pertutusan Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi sempena memperingati Hari Kaji Cuaca Sedunia 2024. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa juga menjelaskan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi melalui Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD sedang melaksanakan pendidikan sains iklim bagi negara Brunei Darussalam. Hasil kajian berkenaan menunjukkan trend suhu udara meningkat dengan kadar 0.2 KE3 darjah Celsius setiap 10 tahun. Kajian juga menunjukkan tren jumlah turunan hujan meningkat dengan kadar 110 mm setiap 10 tahun. Menurut Yang Berhormat, perubahan iklim adalah satu fenomena global yang dikaitkan dengan pemanasan suhu udara yang disebabkan oleh kesan rumah hijau skala global. Sebab itu, usaha berterusan BDMD untuk meningkatkan lagi pelaksanaan pendidikan sains iklim di negara Brunei Darussalam disokong penuh untuk membantu agensi berkepentingan membuat perancangan dan tindakan bagi meningkatkan kedayattahanan negara ke arah kesejahteraan rakyat, ekonomi dan alam sekitar terhadap kesan perubahan iklim. Tema Hari Kaji Cuaca Sedunia tahun ini, Barisan Hadapan kepada Tindakan Iklim, menekankan peranan penting ahli-ahli pertubuhan kaji cuaca sedunia WMO menyerajui usaha menangani perubahan iklim. Sambutan tersebut juga bagi menghargai sumbangan penting warga dan agensi perkhidmatan kaji cuaca dan hidrologi kebangsaan dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Seorang lelaki tempatan berumur 45 tahun yang bertugas sebagai penolong pegawai narkotik di Biro Kawalan Narkotik BKN dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dengan pertuduhan penyalahgunaan kuasa salah laku di pejabat awam di bawah Bab 12B Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Siasatan yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah BMR mendapati Muhammad Ali Iskandar bin Mustafa, defendant yang telah ditangkap sendiri oleh BKN semasa salah satu operasi yang dijalankan oleh agensi berkenaan kerana dicurigai telah membocorkan maklumat rahsia kepada salah seorang tangkapan BKN. Bertugas sebagai pegawai bertugas sentri unit kawalan BKN dan diberi kepercayaan untuk merekodkan butiran tahanan dan pergerakan tahanan yang dibawa keluar masuk ke unit tersebut.
Siasatan BMR mendapati defendant telah membocorkan maklumat rahsia tersebut 7 kali pada tahun 2023 kepada seseorang yang terlibat di dalam aktiviti penyalahgunaan dadah agar seseorang tersebut dapat mengelak daripada ditangkap dengan menggunakan maklumat yang dibocorkan oleh defendant dan agar kegiatan defendant sendiri yang juga terbabit dalam menyalahgunakan dadah tidak didedahkan. Defendant dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini dan didakwa oleh Timbalan Pendakwa Raya Siti Khalilah binti Hussein dengan 7 pertuduhan di bawah bab 12B Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 bagi kesalahan menyalahgunakan kuasa yang dipegangnya sebagai penjawat awam sehingga mengakibatkan kepercayaan orang awam disalahgunakan terhadap jawatan yang dipegangnya itu. Defendant mengaku tidak bersalah ke atas semua pertuduhan dan Magistrate Kanan Hajah Ervi Sufitirana binti Haji Abdul Rahman telah menetapkan 6 April 2024 bagi menetapkan tarikh perbicaraan. Defendant telah diikat jamin mahkamah RM10,000 atau 2 orang penjamin tempatan berserta dengan syarat-syarat yang lain. 55 anak yatim warga pasukan polis di Raja Brunei menerima sumbangan pada majlis penyampaian derma yang berlangsung di Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong. Antara yang menyampaikan derma, Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei dan Pangeran Datin Hajah Zawiyah binti Pangeran Haji Sulaiman selaku Yang di-Pertua Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti. Kementerian Hal Ehwal Agama hari ini meneruskan lagi acara Munajat Ramadan semata-mata untuk meraih kelebihan dan ganjaran pahala berlipat ganda. Bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara dari Masjid Muhammad Bolkiah Serusuk. Juga bersama-sama mengimarahkan Munajat Ramadan warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama, pejabat daerah Brunei dan Muara serta Jabatan Mufti Kerajaan. Turut menyertai para penghulu mukim dan ketua kampung daerah Brunei dan Muara, jawatan kuasa takmir dan jemaah Masjid Muhammad Bolkiah Serusuk serta jemaah dari 48 buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. 8 pelajar institusi pendidikan tinggi menyertai musabakah tilawah Al-Quran institusi pengajian tinggi senegara sempena Hari Semarak Kebangsaan Negara Puna Darussalam ke-40. Majlis berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Awangku Muhammad Amarul Amsyar bin Haji Marjuki dari Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan Hajah Dayang Wafikah binti Haji Daim dari Universiti Teknologi Brunei Johan bagi kategori masing-masing. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Raja Abang Azmin bin Haji Abang Taha, pemangku Timbalan Rais Kupu SB. Nikmat Ramadan itu hanya setahun sekali. Bahkan tidak diketahui adakah akan dipertemukan lagi dengannya atau sebaliknya. Justru orang-orang beriman hendaklah memaksimumkan kesempatan berada di bulan suci Ramadan ini dengan sebaiknya. Perkara itu antara intipati ceramah khas sempena bulan Ramadan yang diadakan di Pusat Dakwah Islamiah pagi tadi. Ceramah bertajuk Ramadan Usah Pergi dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian penyebaran dakwah. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis dihadiri 180 orang terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan dari Kementerian Hal Ehwal Agama dan jabatan-jabatan di bawahnya, termasuk Pusat Dakwah Islamiah. Acara seumpamanya diharap dapat meningkatkan ilmu pengetahuan agar lebih bersemangat melaksanakan amal ibadah dengan lebih sempurna.
Menghulurkan sumbangan makanan asasi kepada keluarga kurang berkemampuan di bulan Ramadan adalah amalan mulia. Autoriti Petroleum Brunei Darussalam mengadakan penyerahan sumbangan amal Ramadan ke rumah para penerima di Kampung Junjungan. Majlis penyerahan bermula di kediaman Ketua Kampung Junjungan. Sumbangan diserahkan oleh Awang Syamir Salahuddin, Pengarah Urusan Autoriti Petroleum Brunei Darussalam. Makanan asasi diagihkan antaranya beras dan minyak masak. Aktiviti seumpama ini antara lain berkongsi rezeki dan kegembiraan bersama masyarakat yang memerlukan bantuan. Seratus anak yatim yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menerima sumbangan semasa majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan derma kepada anak-anak yatim. Dianjurkan oleh syarikat NBT Brunei Sendirian Berhad, majlis berlangsung kemarin di Gadong. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Haji Hussein, Pengarah Urusan NBT. Majlis merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat selain menggalakkan semangat kekitaan dengan menghulurkan sumbangan kepada anak-anak yatim. Jerudong Park Medical Center JPMC baru-baru ini menyelaras dan mengagihkan makanan bersama ibu tunggal yang terlibat dalam program komuniti dapur sosial SCOT di Pusat Belia Ibu Negara. Diadakan dengan kerjasama Society for Community Outreach and Training dan disokong oleh sukarelawan dari Kolej Sains Kesihatan JPMC, inisiatif menyediakan lebih 300 hidangan makanan. Program bertujuan menghulurkan bantuan kepada keluarga yang kurang berkemampuan yang tinggal di Pusat Penempatan Sementara Jalan Sentosa di samping menyediakan juadah berbuka bagi jemaah di Masjid As-Salihin dan Masjid Umar Ali Saifuddin. Persatuan Bekas Kaki Tangan Kerajaan Daerah Tutong ringkasnya Pakatan mengadakan majlis khatam Al-Quran sebagai menandakan kesyukuran selesainya pembacaan 30 juzuk Al-Quran di bulan Ramadan. Majlis bertadarus yang diadakan sepanjang bulan Ramadan bertujuan meningkatkan amalan pembacaan Al-Quran dalam kalangan ahli persatuan di samping menerapkan pembacaan Al-Quran sebagai aktiviti harian serta meraih ganjaran pahala dan keberkatan dalam bulan yang penuh rahmat ini. Majlis diadakan di Masjid Kampung Penanjung, Daerah Tutong pagi tadi. ...265 peserta terdiri daripada guru sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah taska dan sekolah agama serta kaki tangan sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyertai majlis mengimarahkan bulan Ramadan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Sekolah Yayasan. Pengisian majlis bacaan ayat suci Al-Quran. Majlis antara lain bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim antara guru-guru dan kaki tangan sekolah. Majlis ini merupakan acara tahunan sekolah. Sebahagian kawasan di Jalan Kumbang Pasang berdekatan Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri ditutup sementara bagi kerja-kerja penyelenggaraan jejantas. Jabatan Kerja Raya dalam siaran medianya memaklumkan penutupan dibuat pada 26 hingga 31 Mac ini bermula pukul 10 malam hingga 6 pagi. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasa berhati-hati di kawasan-kawasan berkenaan. Sementara itu, lorong tempat letak kereta di Jalan Pemanca juga ditutup sementara pada 25 Mac hingga 7 April bermula pukul 8 malam hingga 6 pagi bagi kerja-kerja melapis semula permukaan jalan. Sukan, skuad bola sepak kebangsaan memulakan perlawanan persahabatan antarabangsa FIFA Series di Jeddah, Arab Saudi dengan menentang Bermuda awal pagi tadi. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium King Abdullah Sport City itu, skuad negara tewas 0-2 kepada Bermuda.
Meskipun tewas dalam perlawanan tersebut, namun skuad negara wajar diberi pujian kerana gawang pasukan negara hanya dibolosi pada 10 minit terakhir perlawanan.